Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Hari ini merupakan sesi kita ke-24 dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Kita masih lagi berada pada bab yang kelima dalam kitab ini, kitab Q&A Fiqh Perubatan. Dan bab yang kelima, sang pengarang kitab ini dia mengupaskan, mensyarahkan isu-isu yang ada kaitan dengan taharah, isu-isu yang ada kaitan dengan hukum bersuci, ya, seperti wudu, tayamum, mandi hadas dan seumpamanya. Pada sesi lalu, sebelum kita masuk ke dalam pengajian kita pada hari ini, pada sesi lalu kita membincangkan 3 perkara. Kita bincangkan tentang pengertian taharah, kita bincangkan tentang pembahagian taharah, dan kita juga membincangkan tentang cara membersihkan najis. Itu merupakan topik perbahasan kita pada minggu lalu, pada sesi yang lalu. Pada malam ini kita nak menerokai pula sebuah topik perbahasan yang baru. Pada hari ini sang pengarang dia ada muatkan beberapa perbahasan yang ada kaitan dengan hukum jabirah ataupun dipanggil sebagai hukum al-jabair. Satu bab ataupun satu topik yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh, dalam bab taharah, dalam bab berkaitan dengan bersuci. Kan? Jadi kita nak menerokai apakah yang dikongsikan oleh Dr. Muhammad Rafiqi dalam kitabnya ini berkaitan dengan hukum hakam yang ada kaitan dengan jabirah ataupun berkaitan dengan jabair. Sang pengarang kitab ini dia mulakan perbahasan tentang hukum hakam jabirah ini dengan memberikan takrif, dengan berkongsi tentang pengertian di sebalik perkataan ataupun istilah jabirah. Kata sang pengarang, jabirah itu adalah segala benda yang membalut tulang, yang patah dan segala perkara yang sama dengannya, seperti balutan luka berdarah sehingga sembuh dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh simplifikan, mempermudahkan bagi antum, hukum hakam berkaitan dengan jabirah ni adalah satu perbahasan dalam kitab fikih yang membahaskan tentang hukum hakam fiqh yang ada kaitan dengan kalau sekiranya ada balutan pada anggota tubuh kita. Macam mana kita nak ambil uduk? Seseorang pemuda dia main bola sebagai contoh, kemudian dia terjatuh, cedera. Kemudian dibalut tempat yang cedera tu. Kakinya cedera sebagai contoh. Kan? Jadi bagaimana caranya nak mengambil wuduk kan? Dalam keadaan ada bandage, ada balutan pada kakinya. Seseorang naik kenderaan, lalu ditimpa kemalangan, pergi hospital, kena pembedahan, tangannya pun dibalut sebagai contoh. Bagaimana caranya orang yang ada balutan pada tubuh badannya ingin melaksanakan ibadah? Bagaimana cara berwuduknya? Sama juga dengan orang kalau sekiranya dia menggunakan pisau kan, potong benda kat dapur kan,
potong bawang ke apa, tiba-tiba tersalah potong lalu tercederakan jari jemarinya. Lalu diletakkan plaster. Bagaimana cara untuk mengambil wuduk dalam keadaan ada plaster dekat jari jemari ataupun dekat tangan? Itu adalah perbahasan-perbahasan yang relevan dengan topik berkaitan dengan bab jabirah ataupun bab jabair. Adakah kesemua bentuk sapuan pada balutan ini termasuk dalam syariat Islam? Jadi ulama kita membincangkan salah satu cara bila ada plaster kan, dekat jari jemari kita ataupun dekat tubuh badan kita, kalau ada balutan dekat tubuh badan kita, kalau sekiranya kita tak boleh buka plaster tu, tak boleh dibuka bandage tu, tak boleh dibuka balutan tersebut, apakah yang perlu dilakukan? Kata para ulama, antara perkara yang boleh dilakukan adalah kita sapu air di atas balutan tersebut. Itu kalau sekiranya boleh. Kita sapu di atas plaster tersebut. Jadi kata sang pengarang, dia bawa satu soalan, kemudian dia jawab, adakah kesemua bentuk sapuan pada balutan ini termasuk dalam syariat Islam? Kata sang pengarang kitab ini, pendapat yang paling kuat dalam perkara ini adalah perkara ini disyariatkan. Perkara ini apa yang dimaksudkan? Perkara ini yang dimaksudkan adalah menyapu di atas jabirah, menyapu di atas balutan, menyapu di atas bandage, menyapu di atas plaster. Kalau sekiranya ada kecederaan pada anggota tubuh badan kita, untuk menyapu di atas balutan tersebut termasuk dalam perkara yang disyariatkan, yang dibenarkan dalam Islam. Bahkan sang pengarang kitab ini dia menukil pandangan para ulama silam kita. Nama-nama para ulama silam daripada kalangan para ulama tabi'in. Golongan tabi'in adalah golongan yang datang selepas generasi sahabat Nabi SAW. Golongan tabi'in adalah golongan yang tidak bertemu dengan Nabi SAW. Tetapi mereka bertemu dengan golongan para sahabat Nabi SAW. Golongan yang bertemu dengan Nabi SAW adalah para sahabat Nabi SAW. Jadi beliau meneraikan nama-nama para tabi'in, para ulama daripada kalangan tabi'in, dan begitu juga para ulama daripada pelbagai mazhab. Kita kalau buka kitab-kitab fikih daripada pelbagai mazhab, baik mazhab Hanafi, ataupun mazhab Maliki, ataupun mazhab Syafi'i, ataupun mazhab Hambali, kita akan dapat jumpa perbahasan tentang hukum jabirah ni, iaitu hukum menyapu di atas balutan ni kalau berlaku kecederaan pada anggota tubuh badan. Para ulama daripada pelbagai mazhab ini pernah membincangkannya. Jadi kata sang pengarang kitab ini, untuk menyapu air di atas balutan, di atas bandage, di atas plaster, ini semua termasuk dalam perkara yang disyariatkan. Termasuk dalam perkara yang dibenarkan di dalam agama. Itu merupakan perkara yang diketengahkan oleh sang pengarang kitab ini. Perbahasan ketiga kita pada malam ini, ada tak dalil kan? Apakah dalil bagi perkara ini? Para alim ulama ketika mana mereka membenarkan orang-orang Islam kalau berlaku kecederaan, kalau terdapat luka pada tubuh badan, kita dibenarkan untuk sapu di atas bandage, di atas balutan, di atas plaster. Apa evidence dia? Ada tak dalil? Sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dalil yang lain seperti qiyas dan seumpamanya. Jadi dalam isu ini kita akan lihat ada sebahagian dalil ni kalau kita lihat dalam Quran taklah menyentuh berkaitan dengan hukum hakam yang ada kaitan dengan sapu di atas jabirah. Dalam Quran tidak membincangkan tentang hukum menyapu di atas balutan kalau berlaku kecederaan pada tubuh badan lalu boleh disapu di atas balutan tersebut. Dalam Quran tidak menyebutkan tentang isu ini. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang perintahkan kita untuk mengambil wuduk. Dalam Quran ada ayat-ayat yang perintahkan kita untuk membasuh muka kita, membasuh tangan kita hingga ke siku.
menyapu kepala kita, membasuh kaki kita. Ayat sedemikian rupa ada, itu pernah kita bincangkan pada 2 minggu lepas. Ayat berkaitan dengan wuduk. Dalam Quran pun ada ayat yang suruh kita bertayamum. Dalam Quran juga ada ayat yang suruh mandi. Tetapi Al-Quran tidak menyebutkan tentang hukum, tidak menyentuh tentang hukum sapu di atas balutan. Jadi bila tak ada perbahasan dalam Quran, perlulah kita rujuk kepada sumber yang seterusnya, iaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membuka kitab-kitab hadis, especially kutubus sittah, the six books of hadith, seperti Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Nasa'i, kita akan dapati dalam sebahagian kitab hadis ini ada mengandungi hadis yang membincangkan tentang sapu di atas jabirah, sapu di atas balutan ni. Cuma sebahagian di kalangan hadis ni dipertikaikan oleh para ulama tentang derajatnya. Berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama hadis dalam menentukan derajat hadisnya. Antara hadis yang seringkali dinukil dalam kitab-kitab fikih yang membincangkan tentang hukum hakam berkaitan dengan menyapu di atas balutan adalah sepotong hadis yang menyebutkan tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Kan? Dalam keadaan junub, dalam keadaan dia ada cedera, kecederaan pada salah satu daripada anggotanya. Lalu dia bertanya kepada sahabat yang lain, kan, ada tak keringanan baginya untuk tidak mandi, kan? Especially dekat salah satu tempat daripada tubuhnya ada luka, yang mana kalau ada air boleh memberikan kemudaratan kepada dirinya. Kan? Lalu sahabat yang ditanya mereka katakan tiada keringanan, kan? Antum perlu mandi, kan, dalam keadaan hadas besar. Kan? Sahabat tu mandi, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian kes ini dibawa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebenarnya dalam keadaan ini memadailah dengan orang tersebut bertayamum. Kan? Dia basuh anggota yang sihat, yang tidak sakit. Dia bertayamum, dia tutup tempat yang ada cedera tersebut dan sapu di atasnya. Cuma hadis ini dipertikaikan oleh para ulama tentang derajatnya. Ada sebahagian ulama yang berpegang dengan hadis ini sebagai hujah, ada pula di kalangan ulama yang mempunyai pandangan pendirian yang berbeza. Sebahagian di kalangan ulama mereka mengatakan dalil bagi jabirah ini adalah mereka gunakan kias. Mereka mengatakan sebagaimana dibenarkan untuk kita sapu di atas khuf. Dalam Islam, dalam bab taharah bersuci, salah satu kelonggaran, keringanan yang diberikan dalam Islam adalah untuk menyapu di atas khuf. Menyapu di atas alas kaki yang dibuat daripada kulit yang menutup buku lali tanpa perlu membuka alas kaki tersebut. Kita biasa ambil wuduk, kita akan basuh kaki kita. Kita akan buka kasut, buka stokin, kemudian kita akan basuh kaki. Cuma dalam Islam juga, sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sapu di atas khuf, alas kaki yang dibuat daripada kulit yang menutup buku lali. Jadi kita ambil wuduk seperti biasa, basuh muka seperti biasa, basuh tangan seperti biasa sampai ke siku, tangan kanan dan kiri, sapu kepala seperti biasa, sapu telinga seperti biasa. Bila sampai dekat kaki, tak perlu nak tanggalkan alas kaki tersebut, boleh kita setakat untuk menyapu sedikit air di atas alas kaki sebelah kanan dan alas kaki sebelah kiri. Kasut sebelah kanan dan kasut sebelah kiri. Kasut jenis apakah yang dibenarkan? Kasut yang dibuat daripada kulit yang menutup buku lali. Jadi kata sebahagian di kalangan ulama, kalau dibenarkan untuk kita sapu di atas khuf, iaitu alas kaki yang dibuat daripada kulit,
maka dibenarkan juga untuk kita sapu di atas jabirah, di atas balutan, especially kalau ada kecederaan yang ada pada tubuh badan kita. Kan? Itu merupakan uh, evidence ataupun hujah. Jadi ada yang berhujah dengan hadis yang sebagaimana saya kongsikan tadi, dan ada juga yang berhujah dengan dalil qiyas untuk membenarkan sapu di atas jabirah, sapu di atas balutan, especially balutan yang digunakan untuk menutup kecederaan, untuk menutup luka yang ada pada badan. Kemudian sang pengarang kitab ini dia membawa satu perbahasan tentang adakah sapuan itu menggunakan air. Bila kita sebut tentang balutan tadi, kan orang tu cedera kemudian ada balutan pada tangannya sebagai contoh, kita nak sapu ni sapu pakai apa ni? Kan? Jadi apakah yang diketengahkan oleh sang pengarang kitab ini? Dia kata sapuan itu adalah dengan menggunakan air. Itu merupakan pandangan majoriti di kalangan para ulama. Tangan kita cedera, ada balutan. Jadi bila kita nak ambil wuduk, kalau kita nak sapu dekat atas balutan tersebut, kita menggunakan air. Kata para ulama, kita menggunakan air untuk sapu di atas balutan tersebut. Itu pun kalau sekiranya boleh dilakukan. Kalau doktor perubatan kata tak boleh sapu di atas tak boleh sapu air di atas balutan tu, nanti akan menerukkan lagi keadaan, akan membuatkan penyakit itu semakin teruk. Atau kalau kata doktor perubatan, kalau kita sapu di atas balutan tu dengan menggunakan air, dia akan melambatkan lagi proses penyembuhan. Jadi kalau kes macam gitu, kalau kata doktor perubatan dia advise, dia nasihatkan jangan kenakan air dekat balutan ni. Dia akan menerukkan lagi keadaan. Jadi kalau sekiranya doktor perubatan menasihatkan sedemikian rupa, maka kita tak perlu nak sapu lah. Tak perlu nak sapu air di atas balutan tersebut. Diberikan kelonggaran untuk meninggalkan menyapu air di atas balutan kalau sekiranya dia boleh menyebabkan penyakit kita semakin teruk ataupun kalau sekiranya dia boleh melambatkan lagi proses penyembuhan kita. Tapi kalau sekiranya kata doktor perubatan boleh sahaja kita sapu di atas balutan tersebut, boleh sapu di atas plaster tersebut, tidak melambatkan proses penyembuhan, tidak juga menurutkan lagi keadaan penyakit kita, maka bolehlah kita sapu di atas balutan tersebut. Kemudian sang pengarang kitab ini dia membahaskan satu isu, adakah pensyariatan ini merangkumi semua? Jadi dia bawa satu soalan tentang hukum tentang sapu di atas balutan ni, kan? Adakah dia cuma spesifik khusus untuk keadaan-keadaan tertentu sahaja ataupun dia merangkumi banyak keadaan? Kata sang pengarang kitab ini, pensyariatan jabirah iaitu menyapu di atas balutan ini merangkumi semua yang seerti dengannya. Jadi tak kisahlah balutan itu ada kaitan dengan menutup luka disebabkan kemalangan ataupun balutan itu digunakan untuk menutup luka yang ada sebab berkaitan dengan pembedahan, balutan pada mata ataupun plaster. Asalkan dia balutan yang kita gunakan kerana barangkali ada kecederaan pada tubuh badan kita, maka hukum menyapu di atas balutan tersebut merangkumi semua keadaan ini. Asalkan ada valid reason di sebalik penggunaan balutan tersebut. Jadi itu merupakan perbahasan yang diketengahkan oleh sang pengarang kitab ini. Di sana ada perkara-perkara tambahan yang ingin saya tambah yang barangkali tidak disentuh oleh sang pengarang kitab ini.
Antara perbahasan tambahan yang ingin saya bincangkan juga kan pada malam ini adalah tentang syarat menyapu di atas balutan. Dan ini juga dibincangkan oleh para alim ulama kita. Jadi kalau kita nak sapu di atas balutan ni, kalau ada plaster kat tangan kita, kalau ada balutan dekat tangan kita, ada tak syarat-syarat yang tertentu yang perlu dipenuhi sebelum kita boleh sapu di atas balutan ataupun plaster tersebut? Jadi secara amnya, para ulama daripada pelbagai mazhab, mereka sepakatlah tentang adanya syarat-syarat yang tertentu. Cuma berlaku sedikit perbincangan di kalangan mereka, syarat apa yang dianggap sebagai perlu dan syarat apa pula yang tidak dianggap sebagai penting. Kan? Jadi di antara syarat yang dikenakan oleh para ulama kita, mereka mengatakan yang salah satu syarat nak sapu di atas balutan adalah balutan itu memang tak boleh ditanggalkan. Kalau ditanggalkan, kalau terkena air, dia akan menerukkan lagi keadaan. Dia akan melambatkan lagi proses penyembuhan. Jadi memang perlulah, penting sangat nak pakai balutan tu. Penting sangat nak pakai plaster tu. Tapi kalau sekiranya balutan itu boleh ditanggalkan, tempat yang cedera tu boleh terkena air, maka hukum asalnya adalah kita membasuh anggota wuduk kita dengan menggunakan air. Tetapi kalau sekiranya tak boleh terkena air, perlu dibalut, maka diberikan kelonggaran untuk kita menyapu di atas balutan dan bukan membasuh tempat cedera tu dengan menggunakan air. Antara syarat juga yang diletakkan oleh sebahagian di kalangan ulama adalah balutan yang kita gunakan itu adalah dengan kadar yang diperlukan. Dalam erti kata yang lain, kalau yang cedera daripada tubuh badan kita ni cuma bahagian, contohlah bahagian jari jemari saja, jari jemari sahaja yang cedera, maka balutan tu cuma menutup kan bahagian jari jemari sahaja. Jangan tutup the entire hand kan, seluruh tangan tu. Sedangkan yang diperlu untuk ditutup yang cedera tu cuma dekat tangan je. Afwan, dekat jari jemari sahaja. Jadi balutan yang kita gunakan itu adalah mengikut kadar yang diperlukan sahaja. Bukan kadar yang tidak diperlukan. Sebahagian di kalangan ulama mereka meletakkan syarat, mereka mengatakan yang kalau nak pakai balutan ni sebaiknya dalam keadaan suci ya, dalam keadaan berwuduk. Itu merupakan syarat yang diletakkan oleh sebahagian ulama. Cuma syarat ini tidak disepakatikan oleh semua para alim ulama kita. Perbahasan yang selanjutnya yang saya nak kongsikan pada malam ini, jadi Ustaz, kalau dekat tangan kita sebagai contoh ada balutan kan, kerana nak menutup kecederaan yang ada pada tubuh badan kita, adakah kita perlu sapu seluruh balutan itu ataupun memadai kita sapu sebahagian daripada balutan tersebut? Ini dibincangkan oleh para ulama. Jumhur di kalangan ulama, majoriti di kalangan ulama mereka berpandangan wajib untuk sapu keseluruhan balutan tu. Tak boleh nak sapu setengah ke, sepertiga ke, tak boleh. Perlu disapu kesemuanya. Walaupun ada pandangan di sana, pandangan mazhab Hanafi sebagai contoh, mereka berpandangan kalau sapu sebahagian besar daripada balutan itu telah memadai, tetapi according to jumhur di kalangan ulama, menurut kebanyakan majoriti di kalangan ulama, hendaklah ataupun wajib kita sapu keseluruhan bandage tersebut, balutan tersebut, plaster tersebut, seluruh tu kena sapu. Sapu dengan apa? Sapu dengan air. Itu merupakan pandangan kebanyakan di kalangan para ulama. Perbahasan tambahan yang saya nak kongsikan pada malam ini, perlukah digabungkan antara menyapu di atas balutan dan tayamum? Ini ada satu perbincangan di kalangan para ulama. Jadi letaklah contoh, seseorang tu cedera, kemudian ada balutan dekat tangan dia untuk menutup kecederaan dia. Jadi bila dia ambil uduk seperti biasa, muka dia tak cedera, jadi dia basuh muka dia.
tangan kanan dia tak cedera, jadi dia basuh tangan kanan dia sampai siku. Tangan kiri dia pun tak cedera sebagai contoh, sihat. Jadi dia basuh keseluruhan tangan kirinya sampai ke siku. Kepala dia tak cedera, maka dia pun sapu kepalanya, dia sapu telinganya. Kaki kanannya tak cedera, jadi dia basuh kaki kanannya sampai ke buku lali. Cuma kaki kiri dia cedera. Sebagai contoh, kaki kirinya cedera, ada bandage dekat kaki kiri, dekat bawah buku lali. Kan? Jadi tak boleh dibuka bandage tu. Tapi boleh kena air. Maksudnya, walaupun tak boleh dibuka bandage tu, tapi bandage tu boleh, kata doktor, boleh sapu di atas balutan tersebut. Tak jadi masalah. Jadi bila sampai dekat kaki kiri tu, dekat bawah buku lali, oleh kerana ada balutan, kan, dan tak boleh dibuka balutan tersebut, kalau sekiranya kita sapu air di atas balutan tersebut, adakah wajib juga untuk kita buat langkah tambahan, iaitu dengan bertayamum, dengan menggunakan debu tanah, walaupun kita dah sapu di atas bandage tersebut? Inilah isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebahagian di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i yang diikuti ramai dekat daerah Southeast Asia ni, termasuk Singapura, ulama mazhab Syafi'i berpandangan yang walaupun dah sapu air di atas balutan, perlu seseorang itu bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Dan sebagaimana antum maklum, tayamum ni ada dua anggota. Pertama adalah wajah dan kedua adalah tangan. Jadi kata para ulama Syafi'iyah, tak memadai dengan hanya sapu di atas balutan tersebut, tempat yang cedera tu, tetapi perlu ditambah dengan mengambil tayamum, melakukan tayamum. Sebahagian di kalangan ulama mereka tak setuju kan. Ulama-ulama yang lain seperti ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, mereka mengatakan kalau dah sapu air di atas balutan, dah tak perlu lagi tayamum dah. Tak perlu nak digabungkan kedua-duanya sekali. Memadai dengan salah satu saja. Kalau dah sapu air di atas balutan, tak perlu nak bertayamum. Itu merupakan pandangan kedua. Cuma tadi oleh kerana kat Singapura ni ramai yang bermazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan adalah perlu sapu air di atas balutan dan perlu juga mengambil tayamum. Itu merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Jadi isu tadi adalah isu yang diperselisihkan. Berlaku lagi satu perbahasan di kalangan ulama. Wajibkah mengulangi solat apabila sembuh nanti? Jadi kalau orang tu dia ada cedera kan, ada bandage kat tangan dia because of kecederaan. Jadi dia ambil wuduk dalam keadaan dia sapu di atas bandage tersebut kan. Wajib tak diulangi? Ini juga adalah satu isu yang tidak disepakati oleh para ulama. Kan? Ada sebahagian ulama berpandangan yang wajib kan diulangi solat-solat fardu yang dilakukan, yang mana wuduknya dilakukan dengan sapu di atas air, especially kalau orang tersebut dia menggunakan bandage tu dalam keadaan dia bukan dalam keadaan bersuci kan, bukan dalam keadaan ada wuduk kan. Wajib baginya untuk mengulangi solat-solat fardu yang telah dilakukan. Itu pandangan pertama. Dalam masa sama juga di sana ada pandangan kedua dalam isu ini mengatakan tak wajib untuk solat. Orang tu dah lakukan sedaya mungkin dia. Ini juga merupakan pandangan para ulama muktabar kita kan, daripada kalangan para ulama silam. Dan ini juga merupakan pandangan sebahagian ulama kontemporari seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, dia berpandangan orang kalau pakai balutan kan dia dah buat according to his best, maka tak perlu untuk diulangi solat-solat fardu yang telah dia lakukan. Itu merupakan pandangan sebahagian ulama silam dan juga sebahagian ulama kontemporari seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Kan? Di sana juga ada perbahasan para ulama tentang perkara-perkara yang membatalkan sapu kan, di atas balutan. Jadi sebagai contoh, sebagian ulama mengatakan kalau terbuka balutan itu, maka
sapu di atas balutan tersebut terbatal. Atau berlakunya hadas. Orang itu berhadas, maka hukum tadi itu sapu di atas balutan tersebut terbatal. Itu juga merupakan pandangan sebahagian di kalangan para alim ulama kita. Yang terakhir yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah perbezaan antara menyapu di atas balutan dan khuf. Kita ni sapu di atas balutan, di atas bandage, ada tak perbezaan dengan sapu di atas alas kaki yang dibuat daripada kulit? Kata para ulama ada beza. Antara perbezaan yang ketara adalah daripada sudut tempohnya. Orang yang sapu di atas khuf, di atas alas kaki yang dibuat daripada kulit, dia ada tempoh yang tertentu kan, yang dia tak boleh exceed. Bagi golongan yang mukim adalah sebanyak sehari semalam. Bagi golongan musafir, dia boleh sapu di atas khufnya, alas kaki yang dibuat daripada kulit selama 3 hari 3 malam. Manakala berkaitan dengan balutan pula, bandage, dia boleh sapu as long as dia masih sakit lagi. Dia belum lagi sembuh, maka boleh dia sapu di atas balutan tersebut, di atas bandage tersebut, di atas plaster tersebut. Dan itu merupakan di antara perbezaan yang ketara antara menyapu di atas balutan dan menyapu di atas khuf. Antara perbezaan yang ketara juga antara menyapu di atas balutan dan menyapu di atas khuf. Menyapu di atas balutan ini boleh kita sapu walaupun anggota tersebut bukan kaki kan. Kita ni sapu di atas khuf, di atas alas kaki. Alas kaki tu kita gunakan kat kaki sahajalah. Kita tak gunakan alas kaki kat tangan ya. Jadi sapu yang ada kaitan dengan khuf tu hanya berlaku kat kaki kan. Manakala sapuan yang dilakukan di atas balutan, di atas bandage tak semestinya di kaki. Boleh berada pada tangan, pada muka. Kan? Maka dia bukan khusus bagi anggota kaki. Itulah sebahagian di kalangan perbezaan antara menyapu di atas balutan dan menyapu di atas khuf. Jadi sebagai kesimpulan, hari ini kita kongsi dengan antum berkaitan dengan beberapa perkara yang ada kaitan dengan menyapu di atas jabirah ataupun jabair. Menyapu di atas balutan, di atas bandage, di atas plaster dan seumpamanya. Itu merupakan satu keringanan. Jadi kalau kita cedera, kalau tak boleh buka plaster tu, tak boleh buka bandage, tak mengapa, kita sapu air di atas balutan tersebut. Tapi kalau kata doktor perubatan, tak boleh sapu kan, tak boleh sapu di atas balutan tersebut, tak boleh sapu di atas plaster tersebut, tidak mengapa, jangan kita sapu. Kan kalau ikut mazhab Syafi'i, boleh saja kita bertayamum kan, kita mengambil membasuh anggota-anggota yang sihat dalam wuduk, tapi bila sampai dekat tempat yang ada kecederaan tersebut, kita gantikan dengan tayamum dengan menggunakan debu tanah. Itu merupakan topik perbincangan kita pada sesi akan datang. Kita akan bahaskan tentang hukum hakam yang ada kaitan dengan tayamum pula. Itu yang saya nak bahaskan pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesalahan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.